Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kita ni Sabilul Muhtadin oleh karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lah. Kita nak bincang ni pasal yang kedua tu ba'ai dan istinja. Ba'ai dan istinja. Ba'ai tu itulah ba'ai besar nak. Air besar dia kecil lah. Lepas tu istinja lah. Gitulah. Pasal pada menyatakan hukum qada hajat dan istinja. Qada hajat tu ba'ai lah dah. Air besar kecil qada hajat dan istinja lah. Bermula, sunat bagi yang menghendaki qada hajat besar atau kecil mendahulukan kaki kiri tak kala masuk kepada tempat qada hajat dan mendahulukan kaki kanan tak kala keluar daripadanya. Dan jikalau ada ia qada hajat di padang atau barang sebagainya daripada tempat yang tiada disediakan akan qada hajat sekalipun. Tahulah gua nak kaki kanan kaki kiri dulu masuk dah. Biar berasa kita niat kawasan ni kira tak tandah kogan pada pasir tak. Dan demikian lagi sunat bagi yang tiada menghendaki qada hajat mendahulukan kaki kiri tak kala masuk pada segala tempat yang hina seperti tandas dan seperti pekan dah. Dan tempat orang mengambil cukai dan barang sebagainya daripada tiap-tiap tempat yang berbuat maksiat, tempat disko, tempat gapo, kita rasa benda tu tak molek dah bagi kita. Kebolehlah kita masukkan kaki kiri dah. Kata Syekh Ramli dalam Nihayah, setengah daripada maksiat itu tempat kemasan, bertempa dan mendahulukan kanan tak kala keluar daripadanya, maka yang demikian itu bersalahan dengan hukum masuk ke dalam masjid. Dan tiap tempat yang mulia, maka sunat mendahulukan kaki kanan tak kala masuk kepadanya dan mendahulukan kaki kiri tak kala keluar daripadanya. Dan dikala keluar seorang daripada tempat yang hina kepada tempat yang hina yang berhampiran ia dengannya, maka sunat baginya mendahulukan kaki kiri seperti masuknya juga. Dan jikalau demikian lagi, jikalau seseorang daripada suatu masjid kepada suatu masjid yang berhubung dengannya, maka sunat baginya mendahulukan kaki kanan seperti masuknya pada permulaan, tetapi jika masuk seorang ke dalam Kaabah, maka sunat baginya mendahulukan kaki kanan kerana menilik kepada kemuliaan Kaabah, dan demikian lagi sunat baginya mendahulukan kaki kanan tak kala keluar daripadanya kerana menilik kepada kemuliaan Masjidil Haram. Demikianlah tersebut dalam Nihayah dah. Nak keluar daripada Kaabah tu kaki kanan juga, sebab luar tu Masjidil Haram pula dah. Dan demikian lagi sunat bagi qada hajat bahawa jangan ia membawa kepada tempat qada hajat akan mushaf Quran dah. Dan barang tersebut dan tersurat atasnya nama Allah atau nama Nabi atau nama malaikat, kerana tersebut dalam hadis yang sahih. Bahasanya Allah Nabi SAW apabila masuk ia kepada tempat qada hajat menenggali ia akan cincin yang tersurat atasnya Muhammad Rasulullah. Sekat tu. Kita ulas sikit nak suruh faham molek ataupun suruh ingat ya. Jadi sunat bagi orang yang ingin buang air besar atau air kecil mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam jamban tandasnya dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar daripada tandas, sekalipun membuat air di tanah lapang dah. Tanah lapang kita kira cekeralah, kira ni kos tandas dah. Pasal bah kita nak nampak. Atau tempat yang bukan disediakan untuk membuat air pun kita kira lebih kurang. Inilah kira masa kita kira tandas yang tak nampak dah. Kita anggapan kita lah lebih kurang dah. Dan juga disunatkan bagi orang yang tidak ingin membuat air mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tempat yang hina dah. Kalau tak buat air bukan qada hajat pun, kalau tempat yang hina seperti jamban ataupun pasar, bagi dia pasar ni hina lah. Ataupun pos pungut cukai dah. Tempat pungut cukai nama jadi error kau. Tempat pungut cukai tu dah. Ada sebagainya dah. Dia molek ni kaki kiri dah. Dan pada tempat-tempat orang berbuat maksiat ada disko kau, tempat-tempat kita kira maksiat dah, dapat galak kau, bagai kau apa dah. Kira kaki kiri dah. Dan ni gitulah dah. Buka pagar dulu sebelum masjid dah. Nak gan dah. Jadi kita masuk ke kiri lah sana pergi pagar dah. Syekh Ramli berkata dalam kitabnya Nihayah bahawa sebahagian dari tempat maksiat itu ialah tempat tukang emas. Tukang emas pun tempat maksiat juga.
dan mendahulukan kaki kanan kita keluar dari tempat-tempat tersebut. Tak tahulah, mungkin ada unsur riba ke unsur tak molek ke tak. Tak tahu. Tapi yang pentingnya, dia kata kita anggap benda tu tak kuasa kurang molek lah dah. Bukan tak molek lah. So kurang molek, bolehlah kita dahulukan kaki kiri. Ini berbeza dari hukum masuk masjid dan tempat-tempat yang mulia. Disunatkan mendahulukan kaki kanan dikala masuk ke dalam masjid dalam tempat-tempat mulia tersebut, dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar daripada masjid ataupun tempat-tempat mulia tersebut dah. Kalau seorang keluar dari tempat yang hina ke tempat yang hina yang lain yang berdampingan, sunat mendahulukan kaki kiri seperti masuknya. Demikian juga ketika keluar dari satu masjid masuk ke masjid yang lain yang berdamping, sunat mendahulukan kaki kanan seperti masuk semula. Gitulah. Atau begini, masjid kita naik tangga, kaki kanan dulu start. Lepas tu nak naik atas tangga tu, start kaki kanan dulu. Lepas tu masuk tempat semaya pulak dah. Ya ada tempat masuk kaki kanan pulak, gitulah maksudnya dah. Hak lebih mulia ataupun mulia kepada mulia lebih mulia, kita kaki kanan. Hak keluar pun gitu tak. Keluar mula tu kiri. Daripada tempat semaya dah. Keluar hak kedua tu nak turun tangga pun kiri pulak dah. Contohnya begitulah dah. Bila kita tandah, ada tandah besar, masuk tandah kecil dah. Tandah besar, mandi saja dah. Lepas tu kira ada tempat tu, dia ada bahagian untuk begok, kita kata saja dah. Guna kaki kiri pulak dah. Kaki kiri nak masuk tanah besar, masuk kawasan untuk buat qada hajat tu, kaki kiri lagi dah. 2 kali kaki kiri lah. Tu cara kita untuk tempat yang kira yang molek sikit dah. Dia segitulah, dari segi kotor kurang dihormati gitu dah. Tapi jika seorang masuk ke dalam Kaabah, sunat baginya mendahulukan kaki kanan kerana menghormati kemuliaan Kaabah. Daripada Masjid Haram, kaki kanan masuk Kaabah. Dan demikian juga sunat mendahulukan kanan di waktu keluar dari Kaabah, kerana mengingat kemuliaan Masjidil Haram. Demikian tersebut dalam kitab Nihayah dah. Masuk dari Kaabah kaki kanan, dah keluar dari Kaabah tu kaki kanan juga. Sebab apa? Luar tu Masjidil Haram. Kaabah mulia pun dan Masjidil Haram pun boleh juga dah. Jadi kata kaki kanan juga alih keluar daripada Kaabah. Gitulah bentuk mazhab kita dah. Dan sunat bagi orang yang membuat air besar tidak membawa ke tempat buang air besar tadi akan Al-Quran dan sesuatu yang tertulis nama Allah atau nama Nabi atau nama malaikat. Kerana disebutkan dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW apabila masuk ke dalam tempat buang air, membuka cincinnya yang tertulis nama Muhammad Rasulullah. Cincin dah. Tapi Nabi buat tu masuk dalam tanah dah. Hukum membawa Al-Quran atau yang seumpama itu ke dalam tempat buang air hanya makruh, bukanlah haram. Kata bukan haram. Adapun hukum membawa mushaf atau barang sebagainya daripada barang yang tersebut itu kepada tempat qada hajat, maka itu makruh juga, tiada haram. Kenapa tiada haram? Melainkan jika takut ia daripada kena najis akan dia. Kalau kena najis baru jadi haram dah. Kata kena najis ni walaupun tandah tu kita kata Quran dah. Tak apa haram lagi dah. Tak apa haram lagi dah. Tak haram lagi. Mengikut masalah kita tak apa haram lagi walaupun tempat tu kurang molek kita kata, tapi tak apa haram terus. Maksudnya tandah, tapi dia panggil makruh ni. Inilah yang mangkul lagi yang tamat yang tersebut dalam Raudhah Talibin Imam Nawawi dan kitab Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Mustaj ni. Dan bersalahan bagi Syekh Az-Ra'i, katanya haram memasukkan mushaf kepada tempat qada hajat dengan tiada darurat kerana membesarkan dan memuliakan bagi mushaf Quran itu, maka demikian itu menyalahi yang mangkul. Dia nakalkanlah, dia pelik sikitlah, kira pendapat yang pelik daripada pendapat yang tamat dalam mazhab. Dinakalkan daripada mazhab. Dan jika membawa seorang kepada tempat qada hajat akan barang yang tersurat atas nama Allah Ta'ala dengan lupanya, tak sengaja masuk, maka sunat baginya mengabaikan dia tak kala ingat ia akan dia, seperti memasukkan dia akan dia ke dalam mulutnya atau ke dalam tapak tangannya, atau dinyahkannya akan dia daripada badannya. Dan jikalau ada padanya tangannya kiri di cincinnya yang tersurat atasnya nama Allah atau barang sebagainya, wajib atasnya menanggalkan dia pada ketika istinja kerana haram menyentuhkan dia kepada najis. Dan demikian lagi sunat bagi orang yang qada hajat bahawa iktimak dia atas kakinya kiri pada duduknya padahal mendiri akan kakinya kanan, seperti bahawa dihantarkan
duduknya akan sekalian anak jari kakinya, kerana itu pada itu tempat qada hajat. Dan diangkatkannya akan yang tinggal daripadanya kerana mulia akan bagi kaki kanan, dan lagi pula supaya memudahkan bagi barang yang keluar daripada duburnya atau kuburnya. Dan jikalau qada hajat ia serta berdiri, maka hendaklah direnggangkannya antara kedua kakinya dan iktimak ia atas keduanya kakinya. Jadi tadilah nak. Jadi hukum bawa Quran dan atau seumpamanya ke tempat berair itu makruh, bukan haram lah. Melainkan jika takut kena najis saja baru jadi haram. Inilah dikutip dan dipanggangi dalam kitab Rawdatul Talibin, Tuhfah dan Nihayah. Syekh Azra'i berpendapat haram membawa Quran masuk ke dalam tempat berair besar tanpa adanya alasan. Kerana memulihkan pendapat ini berbeza dengan pendapat ulama yang dikutip di atas tadi ni. Jadi gitulah nak. Pendapat ini pelik lah. Kalau seorang membawa ke tempat buat air suatu tertulis nama Allah kerana terlupa, maka sunat menyembunyikannya di kala ingat, seperti dimasukkan ke dalam mulutnya atau ke dalam telapak tangannya atau dipisahkannya dari tubuhnya. Gitulah kita lah ni kalau pakai dia ada poket, boleh poket lah dah. Kalau pada tangan kirinya ada cincin tertulis nama Allah dan seumpamanya, wajib atasnya menanggalkannya ketika hendak beristinja. Nah, ke tangan kanan pakai dah. Tak boleh kena najis lah nak. Kerana haram menyentuh najis dengannya pada benda-benda yang ada tulisan nama Allah ke nama Muhammad ke nama Muhammad, tak boleh lah. Nabi Muhammad SAW. Demikian juga sunat bagi orang yang buang air memperkuatkan tempat duduknya dengan kaki kiri, sedang kaki kanan berdiri seperti diulurnya jari kaki kanan ke tempat buang air besar. Dan diangkatnya telapak kaki kerana memuliakan kaki kanan dan agar mudah keluar kotoran dari tubuhnya dan kuburnya. Dan kalau ia membuat air berdiri, maka hendaknya direnggangkannya antara dua kakinya dan berdiri dengan kedua kaki. Jadi kalau kita berak pada hajat tu, di molek sana dia kata gitulah dah. Biar kita ni berak alik kiri, alik kanan tu jauh daripada kawasan najis lah dah. Kita nak hormat ke kaki kanan lah, gitulah. Lepas tu kalau kecil berdiri ke gapo ni dia senang lelaki dah. Ada khilaf lah, ada kata makruh, ada tak ada dah. Ada kata makruh ataupun kata tak sampai tahap makruh pun dah. Dah, kerana Nabi pernah buat, itulah khilaf ulama. Cumanya dia kata kalau kecil berdiri juga biar kangkang sekadar, biar jarak renggangkan sikit lah antara kaki-kaki tu supaya jauh. Tak mercik ke dah, supaya tak mercik ke gapo lah, lebih kurang gitulah dah. Dan demikian lagi, sunat bagi qada hajat bahawa jangan menghadap ia akan kiblat. Dan jangan membelakangkan ia akan dia bila qada hajat ia pada tempat yang tiada disediakan akan qada hajat. Lagi dah. Maksudnya bukan kuasa tandas tertutup ada. Ada di antaranya antara kiblat dinding yang kebilangan iaitu yang adalah tingginya 2 sulus hasta dah. Maksudnya 2/3 hasta dah. 2/1/3 hasta dah. Kalau bahagian tu tinggi dia 2 hasta dah. 2/1/3 hasta. Kena bahagian tu tinggi tutup kawasan dia buat qada hajat dah. Atau lebih baru boleh lah menghadap kiblat atau melakar kiblat. Dan jauhnya daripadanya 3 hasta. Maksudnya dekat dia antara dinding itu dengan 3 hasta dah. Atau kurang dengan hasta manusia. Dan jika tiada dada dinding itu lebih lebar sekalipun, kerana jika menghadap ia akan kiblat atau membelakangkan ia akan dia pada hari demikian itu, maka iaitu khilaful aula. Dan kata setengah lagi, makruh dan haram atasnya menghadap kiblat dan membelakangi dia, membelakangi kiblat lah, pada tempat yang tiada disediakan akan qada hajat. Bukan dalam kuasa tertutup tanah ke apa dah. Jika tiada ada dinding antaranya dan antara kiblat, atau ada dinding tetapi tiada kebilangan kerana kurang tingginya daripada 2 sulus. 2/1/3 hasta dah. Atau jauh ia daripadanya lebih daripada 3 hasta. Antara dia dengan tandas tu jauh dah. 2/3 hasta dah. Benar. Mana dia?
Antara kiblat atau dia ada dinding tapi tiada kebilangan kerana kurang dari 3 daripada 2 hasta. Okey. Atau jauh ia daripadanya lebih daripada 3 hasta dah. Kerana tersebut dia dengan dinding tu jauh dah. Kerana tersebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahawasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegahkan ia daripada menghadap kiblat dan membelakangkan dia tak kala qada hajat besar dan kecil. Ada khilaf, ada kata haram, ada makruh. Tapi secara mana hak tu Nabi bicara dia dah. Adapun qada hajat pada tempat yang disediakan bagi qada hajat maka tiadalah haram menghadap kiblat dan membelakangkan dia dan tiada makruh dan tiada khilaf fil aula. Mengikut mazhab kita ni tak apa haram, tak makruh dah. Kalau dalam tempat betul-betul tertutup dah. Dah, hak cerita ni benda yang tak tertutup dah. Kalau tertutup habis, liku habis tak nampak tu tak apa dah. Dan tiada makruh menghadap kiblat dan membelakangkan dia ketika istinja. Istinja ni masa qada hajat ada istinja lain pula dah. Bicara ni bab qada hajat ni. Masa qada hajat. Masa istinja tu tak bicara ada bab menghadap kiblat atau tidak dah. Dia kata tiada makruh menghadap kiblat atau belakang kiblat ketika istinja. Istinja suku dah, bukan sekali dah. Dan jima dan berkentut dan berbuang darah. Berdarah hidung ke apa? Tapi makruh menghadap Baitul Muqaddis dan membelakangkan dia ketika qada hajat. Makruh kata dah. Dan demikian lagi makruh menghadap bulan dan bintang tak kala qada hajat pada malam dan tiada makruh membelakangkan dia dan sunat bagi yang qada hajat di padang atau pada sebagainya bahawa berjauh ia daripada manusia kepada tempat yang sunyi sekira-kira tiada kedengaran oleh mereka itu suara barang yang keluar ia daripadanya dan tiada kecuman oleh mereka itu bau tak cium tiada keciuman oleh mereka itu bau keluar daripadanya tak bau busuk lah. Biar jauh daripada orang siapa orang tak bau busuk ya. Kita bincang sikit. Jadi sunat buat air tidak menghadap kiblat dan tidak pula berkenyak, bukan wajib lah, sunat ni mengikut mazhab kita. Bila buat air itu tempat yang tidak disediakan untuk buat air. Maksudnya bukan tandas tertutup lah nah. Tak antara arah kiblat ada dinding yang tingginya 2/3 hasta. Biar tu tutup 2/3 hasta dan maksudnya 2 ni lah hasta dah. 2 ni capur lagi 1/3 lagi dah ni. 1/3 sini lah. Dah. Gitulah kita kira lebih kurang lah tutup. Hapus lah kita kira hapus pala bela-bela. Kalau kita duduk berok cakor tu macam tutup lah pala dah. Nah. Lepas tu mana dah? Tinggi dia 2/3 hasta dan lebih atau lebih dan jauh dari dinding sekitar 3 hasta. Maksudnya kita ni yang antara jarak kita dengan menghadap kiblat contohnya 3 hasta dah. Jangan lebih lah, kurang 3 hasta. Atau kurang dengan ukuran hasta manusia sekalipun dah. Sekalipun jika tidak ada dinding yang lebar dah. Dinding tak lebar setengah apa pada dah tu dah sekat dah. Dan jika menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tentunya sangat bertentangan dah. Kerana sebagai ulama mengatakan makruh dan haram menghadap kiblat dan membelakangi pada tempat yang bukan disediakan untuk berair dah. Ni kata makruh asal pendapat mazhab kita ni dah tak siapa haram lagi. Tapi ada ulama kita dan mazhab lain ni kata haram jugalah. Kalau menghadap kiblat. Ni banyaklah akidah yang ada kata haram tu. Ada kata dalil tandah pun tak boleh juga dah. Ada kata boleh dah. Jika tidak ada dinding yang dibatasi antaranya dan antara kiblat atau ada tetapi dianggap seolah-olah tidak ada kerana rendahnya kurang dari 2/3 hasta tadi dah. 1/3 hasta tadi. Atau tidak jauh dari tempat duduknya dari 3 hasta. Nah, maksud jauh, maksudnya duduk tu jauh daripada 3 hasta tempat tu. Jadi benda tu kira makruh atau haram khilaf lah. Ada kata makruh atau haram. Kerana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang air besar atau kecil. Tetapi buang air di tempat yang memang disediakan untuk buang air maka tidaklah haram menghadap kiblat. Tu dah. Kalau memang tempat tu tertutup. Dah habis tutupnya. Memang tempat tu disediakan khas dan bukan tutup sikit-sikit atau tak habis liku kita kata ni. Jadi tidak haram kan. Tapi buang air besar tempat yang memang disediakan untuk buang air maka tidaklah haram menghadap kiblat dan membelakangi kiblat dan tidak makruh.
Dan tidak pula bertentangan dengan keutamaan ini mazhab kita lah. Di setengah ulama tu dia kira makruh juga dah. Ada setengah tu kata ada, tapi kita kata pendapat tu kerah dah. Kira pendapat kita ni tidak bertentangan khilaful aula pun tidak dah. Tidak bertentangan dengan keutamaan pun tidak dah. Kalau benda tu tutup ke mahkamah dah. Dan tidak makruh menghadap kiblat atau membelakangnya ketika beristinja. Istinja ni bab suku kita bicara saat ni. Istinja ni bukanlah qada hajat, masa buang air besar air kecil tu tidak. Dia suku dah. Jadi tidak makruh. Lepas kita basuh tu, lepas tu kita nak istinja tu kita menghadap kiblat. Nah, nak basuh tu menghadap kiblat atau depan kiblat pun dia tidak hukum asal dia, tak makruh. Nah. Ketika senggama tidak makruh, ketika berketuk pun tak terkait dengan kiblat atau kiblat ataupun membuang darah. Darah mana-mana, darah hidup ke apa tak ada kaitan dia. Tetapi makruh menghadap Baitul Maqdis dan belakangnya kiblat ketika buang air besar dah. Baitul Maqdis pun makruh juga. Walaupun tidaklah seberat Masjidil Haram tu dah, Mekah Kaabah ni. Di tempat terbuka sana lah lebih kurang tak ada. Demikian juga makruh menghadap bulan dan bintang pada saat buang air pada waktu malam, dan tidak makruh membelakangi bulan. Tak makruh pula belakang menghadap ke bulan tak boleh. Dan sunat bagi orang yang buang air di padang atau tempat yang seumpama itu, tempat terbuka lah dah. Jauh, hotel ke apa dah. Jauh dari orang banyak ke tempat yang sunyi. Sekira-kira tidak terdengar suara sesuatu yang keluar dan tidak tercium baunya oleh orang lain lah. Gitu dah. Di situ sah. Dan demikian lagi sunat baginya bahawa menutup ia akan dirinya daripada penglihatan mata manusia, dan hasillah tutup di sini dengan sesuatu yang lebar tingginya 2 sulus tadi dah, 1/3 hasta ni. Atau boleh jika ia berqada hajat duduk. Nah. Dan jika ada ia berdiri, hendaklah dia ada tingginya hingga berbetulan pusatnya, dan jauh antaranya dan antara tutup itu 3 hasta. Dah, tindih dengan dia lah. Atau kurang. Hasta kurang dapat 3 hasta jaraknya antara dinding dengan diri dia. Ini tempat terbuka ni lah. Dan jikalau dengan mengeluarkan kaki bajunya sekalipun, tapi tempat sunat menutup dirinya itu jika tiada ada hadir orang yang melihat akan auratnya daripada mereka yang itu yang tiada halal menilipkan baginya. Adapun jika ada hadir mereka itu, maka menutup dirinya daripada penglihatan mereka itu wajib bukan sunat lagi, kerana haram membukakan aurat di hadapan mereka itu. Kalau ada orang lain tak nampak memang haram lah. Cerita-cerita ni kalau tak nampak kita duduk sunyi, duduk dalam hotel mana pun dah. Pada pasir pun jauh daripada orang pun kita kena tutup juga. Sunat. Dan demikian lagi sunat bagi yang qada hajat bahawa jangan ia berkata-kata tak kala qada hajat. Yakni ketika keluar sesuatu daripada kubulnya atau duburnya, dan jika berkata-kata dengan lain daripada zikir atau menjawab salam orang sekalipun, kerana ditegahkan daripada berkata-kata ketika qada hajat, hajat besar kerana berkata-kata. Pada ketika itu makruh, melainkan kerana darurat seperti mengkhabari dan mengingatkan orang yang buta. Maka jika bersin ia pada ketika itu, maka hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah dengan hatinya sahaja, hatinya jua. Dan jangan menggerakkan lidah seperti halnya dalam ketika jima'. Bersin tu jangan pula sebut Alhamdulillah. Derah-derah dia nyamin dalam hati je dah. Adapun berkata-kata tiada dalam ketika keluar sesuatu daripada kuburnya atau duburnya, maka tiada makruh melainkan dengan zikir atau Quran, maka iaitu makruh. Dan kata setengah ulama haram berkata-kata dengan Quran, demikianlah tersebut dan Tufah dan Mughni dan Nihayah. Jadi amallah. Kitab-kitab besar ni kata haram dah, bukan makruh dah. Kalau Quran ni nak ada setengah kata makruh. Tengah tubik dah, tengah kecing tu tak boleh nah. Tapi kalau ketek tak terkentak tubik, dia kira tidak dah sampai tahap makruh lagi kalau bukan Quran lah, bukan Quran hadis. Demikian lagi sunat baginya bahawa jangan ia qada hajat pada air yang tenang yang membluk baginya atau yang mubah, yang tiada air ia musbil dan tiada ia maquf, sama ada ia banyak atau sedikit, kerana hadis yang sahih bahawasanya Nabi SAW
Menegahkan ia daripada qada hajat pada air yang tenang, maka jika qada hajat ia pada air yang tenang, maka iaitu makruh juga, itu pun jika tiada ada air itu luas. Sekiranya tiada benci nafsu manusia meminum dia. Adapun jika ada ia luas seperti demikian, itu maka tiada makruh qada hajat padanya dan tiada khilaful aula. Adapun jika ada air yang tenang, itu musbil atau maquf atau mamluk bagi lainnya, maka haramlah qada hajat padanya, dan demikian lagi haram qada hajat pada air yang tenang. Yang sedikit yang berdiri ia dalamnya kerana haram atasnya menajiskan badannya. Demikianlah yang tersebut dalam Tuhfah. Kita bacalah syarah. Jadi dan juga sunat menutup diri sehingga orang lain tidak melihat. Dari tutupan ini cukup dengan sesuatu yang lebar dan tingginya sekitar 1/3 hasta dah. Ya, atau lebih kalau ia duduk. Lepas tu atau lebih kalau ia duduk lah nak. Tutup duduk dia lah. Dan jika berdiri hendaknya bertingginya hingga bertepatan dengan pusat. Kalau ia tinggi biar tutup sampai ke pusat lah dia. Jaga napuk bagai dia tu lah. Lepas tu dan jauhkannya dengan dinding tadi sekitar 3 hasta kurang. Kalau dia duduk ngadap kiblat ke, depan kiblat, dan dinding tu biar dekat ni dia, jangan jauh. Dia lebih daripada 3 hasta dah. Sekalipun dengan mengeluarkan hujung bajunya nah. Gana maksudnya dah. Yang penting tutuplah dah tubuh dia. Dan sunat menutup tubuh apabila ada orang lain yang melihat auratnya dan orang yang tidak diperbolehkan melihatnya. Tapi kalau ada orang yang seperti yang dikumpulkan di atas yang melihatnya, maka hukumnya wajib, bukan lagi sunat, kerana haram buka aurat di hadapannya. Kalau orang yang boleh melihat auratnya, contohnya bini dia lah nak. Bini kebetulan lelaki dah. Jadi orang ni mana ada aurat suami isteri dah. Jadi bila-bila gitu pun boleh tutup juga dah. Sunat tutup juga dah. Tapi kalau orang tu haram tengok aurat, jadi wanita ajnabi kau siapa dia kau tak orang jatuh lain kau dah, maka benda tu dia jadi bukan lagi makruh, jadi haram lah buka aurat dah. Dan sunat bagi orang membuang air besar bahawa tidak berbicara, yakni ketika keluar sesuatu dari duburnya atau kubulnya, sekalipun baca yang lain tengah keluar tu tak boleh cakap lah, tengah baca ke apa tak boleh. Atau zikir atau menjawab salam tak boleh berlaku. Kerana dilarang berbicara pada saat membuang air besar. Kerana itu berbicara pada saat itu hukumnya makruh, melainkan dalam keadaan terpaksa, umpamanya menegur dan memberitahu kepada orang yang buta tak, takut jatuh lubang kau nampak dah. Jadi wajar. Kalau seorang bersin hendaklah mengucapkan alhamdulillah dalam hatinya sahaja, jangan sebut dalam mulut, baca hati dah hati dah. Jangan menggerakkan lidahnya, seperti juga pada saat bersenggama lah. Bersin jangan sebut alhamdulillah derah-derah kan, sebut dalam hati saja. Bicara sebelum keluar sesuatu baik kubur dan dubur, keluar sesuatu baik dari dubur atau kubur tidak makruh. Sebelum keluar dah, maksudnya tak ada, bukan masa tengah keluar, ada sebelum keluar atau lepas keluar dah. Sudah dah tak? Maksudnya cakap masa tu tidaklah makruh, kecuali membaca zikir atau membaca Al-Quran hukumnya makruh lagi. Dan sebagai ulama mengatakan haram membaca Al-Quran itu jadi haram, bukan makruh. Demikianlah disebutkan dalam Tuhfah, Mughni dan Nihayat. Dan juga sunat tidak membuang air besar atau air kecil di air yang tenang, baik air itu dimilikinya atau bukan miliknya. Mulut dia milikinya lah. Jadi kalau air itu tanah dia ke air dia ke, tak boleh juga air tenang dah. Baik jumlah air itu banyak atau sedikit, kalau air itu tenang tak boleh berlaku dah. Kerana terangkan dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW melarang membuang air pada air yang tenang. Dan kalau membuang air pada air tenang hukumnya makruh kalau sumur itu, telaga itu ke, kualai itu lebar sehingga orang tidak akan merasa jijik untuk mandi. Ini kalau besar sangat ni tak. Kualai itu besar sangat ataupun macam sungai lah. Tidak, kalau orang tak jijik tak. Tidak makruh membuang air pada air seperti itu. Dan ini tidak bertentangan dengan keutamaan lah. Tapi kalau air yang tenang tadi termasuk air wakaf atau air dimiliki oleh orang lain, maka haramlah buang air pada waktu air itu. Kalau air kongsi bersama dah, telaga kongsi sama kau, baik kat tepi telaga pun jadi orang besar juga dah, dia menteri ke apa pun tak boleh dah. Kalau tepi telaga siapa orang guna kongsi dekat sama kongsi, kalau dia saja guna tak lah dah.
Macam gitu juga kubur kita ni. Kubur ni tak ada sepakat ulama kata haram kalau kubur tanah wakaf buat bina blender ni. Haram bukan makruh haram ni. Kubur-kubur kita tempat kita ni nak buat blender tepi dah. Bukan makruh haram. Tak ada ulama kata makruh. Tak ada kata sunat. Bahkan haram kerana tanah wakaf. Tanah wakaf tak boleh buat. Tanah sendiri je bolehnya. Tanah sendiri pun mazhab kita, mazhab lain tak boleh lagi. Dan benda tu Nabi larang tu tak ada kait. Kalau kira hadis tu Nabi jangan buat binaan tu tak ada kait dengan tanah wakaf atau tak wakaf. Ulama kita je bahas kata tanah wakaf tak boleh dah. Kalau tanah kita tanah orang Jawa ke apa di Indonesia ni tanah belakang rumah dia kan, tok nenek dia dah. Kubur dia belakang rumah dia dah. Jadi tanah kubur situ kan boleh lah kalau ikut tidak jadi haram lah. Jadi makruh lagi, tidak jadi haram. Tapi makruh lagi buat binaan atas kubur lah. Ni kubur tak wali lagi haram lah. Kubur tak wali ni lagi besar fitnah ni dah. Tak ada ulama kata boleh ni. Kalau kata boleh betul boleh pakai pasal terang dan jelas tentang larangan Nabi untuk membina kubur atas tanah wakaf. Itulah atas tanah membina kubur dah. Sehingga ada berhujah pula dah. Kubur ni orang dalam mati kubur dia lebih hidup, berpandai dengan dunia dah. Lebih hebat kehidupan dia. Jadi siapa setengah tu kata boleh minta hajat dengan orang dia kubur dah. Di dunia kita boleh jumpa dia minta hajat nak tolong kita nak. Di kubur dia anggap boleh minta hajat. Sedangkan orang dah mati di kubur dia dah masuk alam barzakh, alam ghaib dah. Dia telah jadi hampir sama dengan alam Allah padahal lain. Allah lebih ghaib tapi hampir sama dah. Kalau kita anggap kita minta nak tok wali ke tok guru ke dari kubur tu seolah-olah kita dia jadi Tuhan lah alam ghaib sama-sama alam ghaib, lupakan Allah. Sedangkan Allah lebih mendengar, lebih cepat memabulkan doa berbanding tok wali. Itu jadi syirik dah. Itu jadi masalah. Tak apalah termasuk bab tu dah. Tapi nak yang bunyi wakah ni, air wakah ni. Demikianlah juga haram buat air pada air tenang yang jumlahnya sedikit. Sedangkan ia berdiri dalam air kerana haram menajiskan tubuh. Kalau air tu sikit, dia berkecing berok dalam tu, air sikit. Dia duduk situ pula, kena kaki je, kena gapo. Najis belakang lah, haram menajiskan tubuh dah. Demikianlah terangkan dalam kitab Tuhfah jadi haram. Okay, kita tengok. Sikit lagi dah. Dan kata Syekh Ibn Qasim dan demikian lagi, demikianlah haram qada hajat pada air tenang yang banyak, yang berdiri ia dalamnya, jika ghalib pada zonnya bahawasanya air itu berubah ia dengan najasah yang keluar ia daripadanya kerana illat tersebut itu. Jadi kalau nampak berubah warna, kecing berok nampak berubah warna, nampak air tahid ke apa dah. Jadi benda tu tetap haram lah mengikut Syekh Ibn Qasim. Syekh Ibn Qasim demikian juga haram buang air pada air tenang banyak. Air tenang yang banyak sekalipun, yang ia sendiri berada dalam air tu dah. Dia berok. Dia duduk dalam air tu dah. Cakur dah berok dari tu dah. Jadi haram juga. Sebabnya dia pergi berok situ. Air tu tidak meluah pada semua kolam. Kalau kolam tu besar. Tapi kuasa dia berok kecil tu, tetap juga nampak air capur dan tahid dia tu cemar dah. Jadi haram juga mengikut Ibn Qasim dah. Jika menurut dugaannya air itu berubah kerana najis keluar, jadi air itu jadi berubah tu. Kalau tokok ke atas, kalau hak cair tu, ia akan jadi macam jadi larut dengan air, nampak merebok dah. Jadi haram kena tubuh dia lah. Maka kerana itulah diharamkan juga. Setakat itu sajalah perbincangan kita tentang berapa perkara tentang ni bab istinja dah. Bab apa? Buang air dan istinja dah. Allah, lepas ni lah kita bicara lagi bab istinja air. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.